kita melihat bagaimana para fuqaha, para ulama-ulama usul membahaskan kaedah hukum ini. Jadi bila kita kata yang dikatakan sebagai bid'ah itu dari segi istilah adalah ma uhditha, sesuatu perkara baru yang dilakukan yang tidak ada apa-apa usul dalam syariat. Dia tidak mengatakan yang tidak ikut Rasulullah. Dia tidak mengatakan yang tidak menjadikan sesuatu sandarkan kepada apa yang Nabi buat atau Nabi yang Nabi tak buat. Laisa lahu aslun fi syara'. Dia balik pada syarak. Dibalik kepada syarak secara umum. Ya. Jadi di sini itu lebih luas lah. Lebih luas. Di sini sampai kepada kita satu tuntutan untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan laisa lahu aslun fi syara' tadi macam Ustaz tanya. Yang dikatakan dengan laisa lahu aslun fi syara' ini adalah merujuk kepada semua perkara-perkara yang dilakukan itu yang tidak ada satu pun sandaran daripada kaedah syarak secara umum. Saya bagi contoh. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang kumpulkan para sahabat semuanya orang Islam waktu itu untuk melakukan solat tarawih dengan berimamkan satu orang. Ini perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi. Kemudian Sayyidina Umar bila lakukan perkara tersebut, beliau katakan ni'matil bid'atu hadhihi. Betapa nikmat bid'ah ini. Jadi daripada sini datang perbahasan-perbahasan para fuqaha, para ulama-ulama usul tentang masalah bid'ah, kerana ada di dalam hadis. Ada disebutkan di zaman para khulafa ar-rasyidin. Jadi bila Sayyidina Umar sebutkan tadi betapa nikmat bid'ah ini, maka datang kepada para fuqaha satu tuntutan untuk membahaskan secara luas tentang permasalahan bid'ah. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi, bagaimana Sayyidina Umar memikirkan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah tidak melakukan solat tarawih seperti mana solat tarawih yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Iaitu di zaman Nabi, solat tarawih itu dilakukan secara satu kelompok-kelompok, satu kumpulan-kumpulan. Jadi Sayyidina Umar orang pertama yang kumpulkan semua orang Islam di satu masjid dengan diimamkan dengan seorang imam. So, adakah perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini satu pembaruan dalam agama atau tidak? Ya, of course, dalam agama. Ini satu perkara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dalam cara untuk solatul jamaah di dalam solatul tarawih. Ini permasalahan agama. Kumpul semua orang dengan seorang imam. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini sudah pasti punya kaedah dalam asal syariat. Itu yang kita kata tadi, bid'ah dari segi istilah adalah sesuatu perkara baru yang dilakukan yang kalaulah ianya menepati dengan mana-mana kaedah syariat, maka itu akan jadi bid'atun hasanah, merujuk kepada kata-kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, yakni bid'ah hasanah. Kalaulah tidak menepati dengan mana-mana kaedah usul syarak, tak ada apa-apa kaedah yang boleh untuk mengharuskan perkara tersebut, tidak ada sandaran ya daripada apa-apa bentuk, maka itu akan merujuk kepada nikmat bid'ah as-sayyi'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sudah menjelaskan kepada kita bid'ah tidak sahaja membawa kepada konotasi yang negatif, tidak ditakrifkan dengan suatu perkara yang buruk sahaja. Apabila Sayyidina Umar menggunakan perkataan nikmah kepada bid'ah, jadi itu menunjukkan bahawa adanya bid'ah yang baik. Ya, betul. Jadi daripada situlah perkara-perkara yang berlaku di zaman para khulafa ar-rasyidin, ada perkara-perkara baru yang berlaku seperti zaman Sayyidina Uthman kumpulkan mushaf, zaman Sayyidina Umar hukum kepada orang yang meminum arak itu di rotan disebat sebanyak 80 kali, walhal di zaman Rasulullah 40 kali. Ini hukuman hudud. Sayyidina Umar buat bid'ah dalam masalah hukuman hudud, menambah lagi 40 pula. Jadi ini semua perkara-perkara yang dilakukan, kita perlu melihat apakah sandaran yang mereka lakukan perkara-perkara ini. Jadi kaedah usul yang mereka sandarkan, al-aslu fi syara' itu adalah merujuk kepada kemaslahatan ketika itu, merujuk kepada tuntutan yang ada masa itu, maka semua perkara-perkara itu berlaku ada sandaran. Jadi daripada sinilah berkembangnya permasalahan istilah bid'ah tadi, sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahawa
al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu terbahagi kepada dua. Bid'ah hasanah atau mamduhah, bid'ah yang baik atau yang terpuji, dan satu lagi bid'ah yang sayyi'ah atau mazmumah, bid'ah yang keji dan bid'ah yang dikutuk. Jadi pembahagian istilah bid'ah yang dituliskan oleh Imam Syafi'i seperti juga Al-Imam Izz bin Abdus Salam, ini adalah merujuk kepada perkataan sunnah dari segi bahasa tadi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanan, dan disambung lagi wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Jadi di sini datang perbahasan bid'ah ini yang perlu kita faham. Taqsimul bid'ah, pembahagian bid'ah ini ada sandaran daripada apa yang kita sebutkan tadi, dan datangnya para ulama-ulama usul membahaskan secara detail tentang permasalahan ini, dan kita perlu melihat dengan lebih terperinci tentang permasalahan ini. Kalau takrif bid'ah itu tidak boleh dikatakan semua perkara-perkara baru yang dilakukan yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah akan dihukumkan sebagai bid'ah yang sesat, kerana di sana kita terpaksa terima ada bid'ah yang tidak sesat.